Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 2033 ya bagi kursus perakaunan kos. So berikut adalah merupakan penerangan ya untuk kuliah 8 bertajuk pengekosan proses bagi bahagian 1 bermula daripada slide 1 sehingga slide 26. Antara tajuk kuliah yang akan diliputi ialah kita akan menerangkan bersabit dengan ciri-ciri pengekosan proses termasuk aliran kos dan juga laporan pengeluaran. Menerangkan peranan unit persamaan ataupun unit persamaan siap di dalam pengekosan proses. Kemudian memahami konsep purata wajaran dan juga MDKD masuk dulu, keluar dulu dalam perekodan untuk pengekosan proses ini. Kemudian untuk objektif yang keempat, kita akan liputi dalam bahagian kedua, manakala untuk objektif yang kelima, kita akan liputi dalam bahagian ketiga. Perbandingan di antara pengekosan tempahan kerja dan pengekosan proses. So pengekosan tempahan kerja kita dah buat sedikit dulu dalam kuliah yang ke-7, tapi kita akan sambung penerangan dengan membandingkan pengekosan tempahan kerja dan pengekosan proses. Okey, so pertamanya dari segi kos. Kalau untuk tempahan kerja, kos dikumpul mengikut tempahan itu sendiri ataupun mengikut kerja. Manakala kalau untuk pengekosan proses, kos dikumpul mengikut sama ada jabatan 1, jabatan 2, jabatan 3 ataupun mengikut proses proses pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Okey. Kemudian kerja dalam proses mempunyai lembaran kos kerja bagi setiap kerja. Jadi setiap kerja tu kita akan sediakan job cost sheet. Okey. Manakala untuk pengekosan proses kerja dalam proses mempunyai lembaran kos kerja juga, tetapi bagi setiap produk bagi setiap kelompok produk tersebut. Okey. Kerja bersifat unik dan berkos tinggi sebab dia lebih bersifat customization maknanya mengikut spesifikasi pengguna. So pengguna yang berbeza mungkin akan mempunyai spesifikasi produk yang berbeza, jadi biasanya kita akan keluarkan pada volume yang lebih rendah dan selalunya juga aktiviti-aktiviti sokongan yang diperlukan untuk produk-produk yang unik ini yang memerlukan keperluan-keperluan tambahan akan melibatkan kos yang tinggi. Okey. Manakala untuk pengekosan proses, produknya bersifat serupa, produk yang sama, jadi dia boleh dikeluarkan secara berulang-ulang oleh itu kos pengeluarannya adalah jauh lebih rendah berbanding produk yang bersifat unik ini tadi. Okey. Dan kerja diproses berdasarkan kepada pesanan pelanggan. Jadi maknanya bila pelanggan call dan membuat tempahan, dan kita akan ikutlah spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pelanggan dari segi volumenya juga, maka kita akan keluarkan dan kumpul kos mengikut tempahan tersebut. Tapi kalau untuk pengekosan proses, unit-unit diproses secara berterusan, kita tidak bezakan mengikut pelanggan. Jadi kita tak perlu tunggu sama ada tempahan ataupun tidak, kita akan teruskan saja pemprosesan secara berulang-ulang sampailah hujung period perakawanan, kemudian kita akan sambung balik. Jadi kalau ada pelanggan yang mengkehendaki produk-produk kita, mereka akan call saja buat tempahan dan pemilihannya adalah bergantung kepada apa model yang kita keluarkan lah jadi sebab kita tidak mengeluarkan mengikut spesifikasi. Okey. Alright, ini pun kita dah buat sebelum ini dalam kuliah ke-7, accumulating cost in a job order costing system. So jadi kita akan mengumpul kos mengikut tempahan ataupun the job. Jadi kalau kita tengok kat sini dari segi direct material bahan-bahan langsung, kita akan trace directly to the job. And then we have direct labor. Again, direct labor will be traced directly to each job. And then we have manufacturing overhead. So since we are using a normal costing system to measure costs, so therefore when we charge it to the job,
we are going to use what is known as applied overhead. Jadi applied to each job using a predetermined rate, kadar overhead pratentu. Okay. So, bila kita menjurnalkan, kita akan debitkan kerja dalam proses lah. Kita debitkan apa? Kita akan debitkan kerja dalam proses dengan bahan langsung. Debitkan kerja dalam proses dengan buruh langsung. Dan kita akan debitkan kerja dalam proses dengan overhead yang diaplikasi. Okay. Alright. Accumulating cost in a process costing system. Okay, so in a process costing system, sama, we have direct material, and then we have conversion cost. So conversion cost ni adalah merupakan pencampuran di antara buruh langsung dan juga overhead kilang. So kalau tengok kat sini, dia kata when direct labor is a relatively small amount compared to material and overhead, it is often combined with overhead. So apa yang dimaksudkan di sini ialah biasanya dalam proses costing, persekitaran kilang tu adalah lebih bersifat otomasi, berbanding dengan banyak kebergantungan terhadap buruh langsung. Jadi dalam proses costing kebergantungannya lebih kepada mesin-mesin, lebih kepada robotics, otomasi. Oleh kerana itu peratus kos buruh langsung adalah kecil. Jadi bila mana peratus kos buruh langsung itu adalah kecil, kita tak perlulah nak membuka satu akaun khas untuk buruh langsung dan keep track of all direct labor cost, tak perlu. Jadi apa yang kita lakukan ialah kita campurkan saja kos buruh langsung yang kecil itu tadi dengan kos-kos overhead kilang yang besar. Jadi akaun yang kita akan buka instead of dua akaun yang berbeza, iaitu akaun buruh langsung satu, akaun overhead kilang satu, tapi instead kita combine the two together. So maka akaun yang kita akan buka adalah akaun kos penukaran, ataupun conversion cost account that includes direct labor and manufacturing overhead. Okay, so once these two are incurred in a production process, so therefore you will be charged to the products that we produce. So kita akan kumpul lah, masukkan ke dalam produk. So this product is actually a work in process account, consists of individual products in a process costing system. So maknanya kalau kita ada produk jus nanas, jus apple, jus orange, jadi kos bahan langsung dan juga kos penukaran akan dikumpul mengikut produk-produk tersebut. Okay. Lepas tu bila produk kita dah siap, dan of course dia akan berpindah ke dalam akaun inventory barang siap. So, bila ianya dijual, bahagian kos produk tersebut akan kita charge kepada kos barang dijual, yakni akaun belanja. Dari segi aliran kos untuk tempahan kerja, so kita ada elemen-elemen kos pengeluaran seperti bahan langsung, buruh langsung dan juga overhead di aplikasi. Maka kita akan charge direct kepada tempahan-tempahan tersebut. Jadi tempahan-tempahan ini merujuk kepada akaun-akaun kerja dalam proses lah. So kita akan debit kerja dalam proses bagi kerja 205, debit kerja dalam proses bagi tempahan 206 dan seterusnya. Okay. So bila siap, maka kita akan pindahkannya ke akaun barang siap. Jadi akaun barang-barang siap ni semua terpisahlah, sebab ini adalah merupakan barang siap yang unik untuk tempahan 205. Yang ni pula adalah merupakan barang siap yang unik untuk tempahan 206. Jadi journal entry-nya will be, kita akan mendebitkan barang siap tersebut dan kita akan mengkreditkan kerja dalam proses bagi tempahan 205. Catatannya berbeza akan dibuat untuk tempahan 206 dan juga untuk tempahan 207. Okay. So ini adalah merupakan aliran kos untuk pengekosan tempahan kerja. Untuk aliran kos bagi pengekosan proses, kita juga akan melibatkan elemen-elemen kos perkilangan, yakni kos pengeluaran, terdiri daripada bahan langsung, buruh langsung dan juga overhead kilang di aplikasi. So sebagai contoh, Estrella Company dia menghasilkan ubat-ubat daripada campuran herba. Kemudian setelah dicampur herba-herba tersebut, ia dijadikan tablet, kemudian dibotolkan. Okay. Jadi bahan langsung, buruh langsung dan overhead aplikasi yang dilibatkan
akan dikumpul ya di dalam proses yang pertama ataupun jabatan yang pertama. So dalam kes ni adalah merupakan jabatan mixing ya ataupun campuran. So di sinilah herba-herba tersebut dicampur ya. Okey. Kemudian ya, setelah siap campuran tersebut, ia akan dipindahkan ke proses yang kedua, yakni proses tableting, ya, di mana campuran herba tersebut akan dijadikan tablet. Jadi untuk menjadikannya tablet, maka kita dapati bahawa akan terdapatlah ya bahan-bahan langsung baru. Contohnya ada special coating ya yang diperlukan supaya campuran herba tadi tu dia boleh glued together untuk dijadikan tablet. So maknanya akan ada ya bahan-bahan langsung baru yang dimasukkan dalam ya proses yang kedua, dan dalam tableting juga ya, yakni proses yang kedua akan adalah ya buruh-buruh langsung ya yang khusus ya di dalam proses yang kedua, dicampur juga dengan overhead kilang yang diaplikasi. Okey. So selesai saja ya campuran herba tadi dipindahkan ke proses yang kedua untuk dijadikan tablet, dan tablet-tablet tersebut ya akan dipindahkan pula ke proses yang ketiga ya untuk dibotolkan ya. So of course ya botol itu sendiri adalah merupakan sebahagian daripada ya bahan yang diperlukan untuk melengkapkan proses pengeluaran ya bahan mentah menjadi produk siap. So dalam ya bottling department ini akan jugalah ya melibatkan buruh langsung dan juga overhead yang diaplikasi. So sekiranya bottling adalah merupakan proses yang terakhir ataupun jabatan pengeluaran yang terakhir, maka ya ia akan dipindahkan ke dalam account inventory barang siap. Jadi maknanya dalam kes ni mixing ni adalah merupakan akaun kerja dalam proses mixing. Tableting pun samalah, akaun kerja dalam proses tableting. Kemudian kita ada akaun kerja dalam proses bottling. Jadi last kali ya akaun kerja dalam proses bottling ni kita kena tutup ya kalau dah siap, maka ia akan berpindah ke akaun barang siap. Jadi bermakna kita akan debit ya barang siap ya yakni tablet yang dah dibotolkan ya, dan kita akan kreditkanlah ya kerja dalam proses bottling. Okey. So setelah barang aliran kos ya bagi pengekosan proses ya bermula dengan pembelian bahan-bahan mentah ya. So bila kita beli bahan mentah, kita akan mendebitkan akaun inventory bahan mentah sama saja ya macam masa kita buat pengekosan untuk tempahan kerja sebelum ini. Okey. So apabila ya bahan mentah dikeluarkan daripada stor menggunakan borang ya perolehan bahan mentah ataupun material requisition form untuk dibawa ya ke production floor ya, so dalam kes ni production floor kita adalah akaun-akaun kerja dalam proses lah. So department A ni yang merujuk kepada department yang pertama ya dalam proses pengeluaran tersebut ya, maka ya kita dapati bahawa kita akan mendebitkan akaun kerja dalam proses, dan of course kita akan mengkreditkan akaun inventory bahan mentah berkenaan. Okey. Sekiranya kita bahan mentah itu adalah merupakan bahan mentah langsung, of course kita akan mendebitkan akaun kerja dalam proses ya, direct material. Tapi kalau indirect material, oleh kerana kita mengukur kos menggunakan sistem pengekosan normal, maka kita tidak boleh mendebit ya kerja dalam proses dengan indirect material, sebab indirect material ni adalah merupakan overhead ya, overhead sebenar. So untuk overhead sebenar kalau kita perhatikan dia akan masuk ya di sebahagian debit ya akaun kawalan overhead kilang. Sama juga ya dengan kuliah ke-7 sebelum ini. Okey. Right. So now kita untuk buruh contohnya, so kita ada akaun ya hutang kita yakni upah belum bayar. Okey, so sebarang ya upah yang terlibat ya kita akan mendebitkan ya akaun kerja dalam proses, tapi kita kena pastikan bahawa upah tersebut adalah merupakan upah terhadap buruh-buruh langsung. Ya, upah terhadap buruh-buruh langsung. Kalau upah ya terhadap buruh-buruh tak langsung, sama juga dalam sistem pengekosan normal, bila kita ukur kos, kita tak boleh debit overhead ya ke dalam akaun kerja dalam proses. So dia pergi ke mana? So sama juga untuk overhead sebenar, dia akan pergi ke bahagian debit akaun kawalan overhead kilang. So jadi kita dah ada dua kat sini overhead. Satu adalah ya buruh tak langsung, satu lagi adalah bahan tak langsung. So dah ada dua.
Okey. Kemudian kalau kita ada line-line overhead pun sama juga, kita akan debitkan saja ke dalam akaun kawalan overhead kilang. Ya, kita tidak boleh mendebitkan akaun kerja dalam proses dengan overhead sebenar. Okey. Overhead aplikasi, maknanya di hujung period perakaunan kita akan tentukan berapakah jumlah overhead aplikasi kita, maka overhead aplikasi inilah barulah boleh kita mendebitkan akaun kerja dalam proses dengannya. Jadi bermakna kita, dalam akaun kerja dalam proses ada apa? Ada bahan langsung, ada buruh langsung, dan overhead ini merujuk pada overhead aplikasi. Okay. Right. So, katakanlah ini adalah merupakan proses yang pertama Department A. Semua kos-kos telah pun terlibat dalam Department A untuk menyiapkan pemprosesan dalam proses yang pertama. So, bila pemprosesan pertama telah siap melakukan kerja-kerja pemprosesan, maka ia akan dipindahkan kepada proses yang seterusnya. Okey. So, jadi ini dinamakan sebagai maknanya kos pindah masuk. Transferred in cost. It's a transferred in cost. Jadi daripada proses pertama dia akan pindah ke proses yang kedua. So dalam kes ni Department A, kos dalam KDP Department A akan berpindah kepada kos KDP Department B. Okay. So dalam Department B, pemprosesan lanjutan akan diteruskanlah. Sekiranya Department B adalah merupakan department yang terakhir, output kepada Department B akan berpindah kepada barang siap. Tetapi kalaulah Department B ni bukan merupakan department yang terakhir, maka setelah siap dalam Department B, ia akan berpindah pula ke Department C dan seterusnya. Tetapi kos yang dipindahkan daripada one department to another, that is known as transferred in cost ataupun kos pindah masuk. Right? Okay, sebelum ini kita telah membeli banyak bahan-bahan mentah. Kita dah debitkan ke dalam akaun bahan mentah. So kita dapati kat sini kita dah ada bahan mentah yang pernah dimasukkan dalam Department A. Tapi dalam Department B pun mungkin akan memerlukan bahan mentah juga. So maknanya kalau kita tengok kat sini kita dah ada dua item cost. Satu adalah kos-kos yang dipindah masuk daripada Department A. Jadi kos-kos yang dipindah masuk daripada Department A ni sebenarnya terdiri daripada bahan langsung yang terlibat dalam Department A, campur dengan buruh langsung yang terlibat dalam Department A, dan juga overhead aplikasi dalam Department A. Sudah campur semua masuk kat sini sebagai kos yang pertama. Jadi kos yang kedua maknanya akan libatkan jugalah bahan-bahan langsung baru. Okey. Lepas tu buruh langsung pun sama juga dalam Department A ada buruh langsung, dalam Department B pun ada juga buruh langsung yang dipindah terus ke dalam Department B. Okey, untuk overhead pun sama juga. So kalau kita lihat di sini, sebelum ni kita dah masuk dalam Department A, kita dah ada bahan langsung, buruh langsung, overhead aplikasi. So sekarang ni kita nak rekod untuk Department B pula. So sebelum ni kita dah masukkan kos pindah masuk daripada A, kemudian dicampur dengan bahan langsung baru yang direct masuk dalam Department B, dan juga buruh langsung baru yang direct masuk dalam Department B. So untuk overhead, kalau kita lihat kat sini, ini bahagian debit akaun kawalan overhead. So maknanya ini adalah merupakan overhead sebenar. So untuk overhead sebenar, kita takkan masuk dalam akaun kerja dalam proses Department B. Jadi kita akan rekod direct ke debit akaun kawalan overhead kilang. So ini adalah overhead sebenar. Jadi yang akan masuk ke dalam akaun kerja dalam proses Department B ialah overhead yang diaplikasi. Jadi di hujung period perakaunan kita akan mengiralah menggunakan asas-asas tertentu untuk menentukan berapakah jumlah overhead yang diaplikasi, dan overhead aplikasi ini kita akan pindahkan ke akaun kerja dalam proses Department B. So overhead aplikasi yang ini tak sama dengan overhead aplikasi yang ini. So ini diaplikasikan berasaskan kepada keperluan Department A. Yang ini pula diaplikasikan menggunakan asas mengikut kesesuaian Department B. Okay.
Right. So kalau kita lihat ya kepada akaun kerja dalam proses Department B, ya. So kita ada item pertama tadi, ya, transfer in cost, kos pindah masuk daripada A bercampur dengan bahan langsung yang kita kesan direct ya ke dalam Department B. Kemudian kita kesan juga buruh langsung direct dalam Department B dan overhead yang kita aplikasi ya direct ke Department B. So kalaulah Department B ni adalah merupakan proses yang terakhir, maka output Department B akan dipindahkan ke barang siap. Ya. Jadi ini semua adalah merupakan kos perkilangan lah. Ya, kos perkilangan yang telah dipindahkan dan juga terlibat dalam Department B. Ya, kos barang siap, ya, cost of goods manufactured. So pindah ke akaun barang siap. Ya, so maknanya kita akan mendebitkan ni sebelah debitkan akaun barang siap. Ya, manakala kita mengkreditkan akaun kerja dalam proses Department B. Okey. Bila kita jual, kita ada cost of goods sold ataupun kos barang dijual, kita akan mengkreditkan akaun barang siap dan kita akan mendebitkan ya cost of goods sold. Ya, jadi di sini kalau kita dapati bahawa ni sama je dengan ya pengekosan tempahan kerja ya kuliah ke-7 sebelum ini. Okey. Terdapat dua aliran kos ya di dalam pengekosan proses. Satu adalah kaedah urutan dan satu lagi adalah kaedah selari. Okay, kita lihat kaedah urutan terlebih dahulu. So dalam kaedah urutan seperti kita lihat ini, so proses pertama adalah ya akan bermula terlebih dahulu diikuti dengan proses yang kedua. Ya, so proses yang kedua ni hanya akan bermula setelah proses pertama siap. Dan sekiranya proses yang kedua ni adalah proses yang terakhir, ya, maka dia akan berpindah ke dalam akaun barang siap. So contoh macam Estrella Company sebelum ini, ya, proses yang pertama tu adalah merupakan proses mencampur herba-herba. Ya, jadi proses yang kedua untuk jadikan tablet, tetapi proses yang kedua tablet itu tadi tidak boleh dimulakan selagi herba-herba tersebut belum dicampur. Sama jugalah dengan proses yang ketiga iaitu bottling. So kita tidak boleh membotolkan apa-apa selagi proses satu tak siap, berpindah ke proses kedua yakni tableting, barulah proses yang ketiga tu bottling boleh dilakukan. So itu adalah merupakan kaedah urutan. Ya, jadi bermakna dalam kaedah urutan tidak ada proses yang berlaku secara serentak kemudian dicantumkan. Ya, maknanya you kena siap dulu yang pertama, kemudian pergi kepada yang kedua dan seterusnya. Okay. So, dari segi pengumpulan kos, so kita akan bukalah akaun kerja dalam proses 1, ya, dan 2 dan seterusnya. Ya. Kemudian dalam akaun kerja dalam proses, kalaulah dalam kes ni, ia adalah merupakan proses yang pertama, so maknanya tidak ada kos pindah masuk lah. Ya, jadi terus akan bermula dengan akaun bahan langsung baru. So dalam kes Estrella, so kita ada herba-herba lah yang dimasukkan. Kemudian kos-kos penukaran ya untuk menukar bahan langsung tadi ya menjadi produk siap dalam proses pertama. Tapi macam campuran herba tu bila dia dah bercampur semua, dia adalah produk siap proses campuran. Tetapi masih belum boleh dijual ya sebab dia perlu dijadikan tablet terlebih dahulu, kemudian barulah dibotolkan, barulah boleh dijual. So dalam kes ni pun sama. So bila dah siap dalam proses satu, maka dia akan berpindahlah ke proses yang kedua. Okay, so dia akan berpindah ke proses yang kedua. So dalam proses yang kedua, kita akan ada apa yang dinamakan sebagai kos pindah masuk. Maknanya kos pindah masuk ni adalah keseluruhan lah. Kos-kos, so kalau nilainya dalam kes ni adalah 300 yang telah siap, so 300 sahajalah yang akan dipindahkan ke proses yang kedua. Kemudian dalam proses yang kedua ni akan bercampur lah bahan-bahan langsung baru. So contohnya macam tableting, so kita campur pula dengan glue dan sebagainya untuk memastikan bahawa herba-herba tu boleh bercantum untuk dijadikan tablet. So of course akan libatkan juga kos-kos penukaran di dalam proses yang kedua. So kalau kita lihat ya catatan jurnal untuk merekod ya kos pindah masuk ni, so maknanya kita dapat kat sini debit ya kerja dalam proses ya kedua
yakni kos-kos dalam kerja dalam proses inventory, kerja dalam proses kedua ni akan bertambah, dan of course account kerja dalam proses satu akan kita kreditkan sebab kita dah pindah masuk ke dalam proses yang kedua. Jadi catatannya adalah untuk merekod kos pindah masuk dari proses satu ke proses yang kedua. So dalam kes ni kita andaikan nilai dia adalah RM300. Okey. So sekiranya proses yang kedua ini adalah merupakan proses yang terakhir, maka ia akan dipindahlah ke account inventory barang siap. Jadi dalam account inventory barang siap macam biasalah, kita akan mendebitkan barang siap, kredit kerja dalam proses kedua. So bila telah dijual, maka kita akan mengkreditkan account inventory barang siap dan debit kos barang dijual. Okay. Untuk kaedah selari pula, so kalau kita lihat kat sini, so kita ada proses satu, akaun kerja dalam proses satu adalah merupakan proses yang pertama. So kita ada bahan langsung, buruh langsung, overhead kilang yang dimasukkan ke dalam proses satu lah. Tapi kalau kita tengok kat sini ada item baki awal. Baki awal ni merujuk kepada baki-baki yang dibawa daripada period lalu. So contohnya kalau sekarang ni adalah merupakan bulan Jun, so baki awal ni adalah baki awal Jun yang datangnya daripada baki akhir Mei. Jadi yang belum siap dalam bulan Mei itu akan dibawalah ke period semasa untuk disiapkan. Itu saja. Okey, so kita ada kerja dalam proses satu. So bahan langsung, buruh langsung, overhead kilang aplikasi. Okey, kemudian berpindah ke proses yang kedua. Okey, so dalam proses yang kedua pun kita akan bukalah akaun kerja dalam proses yang kedua. So kita ada baki awal, Kemudian kita ada KPM, kos pindah masuk. Kos pindah masuk ni datang daripada mana? So datang daripada proses yang pertama tadi. So dalam kerja dalam proses 2 akan adalah bahan-bahan baru dan kos-kos penukaran. Okey. Lepas tu proses 3. So kita ada proses 3. Proses 3 ni kalau kita tengok kat sini, kita ada baki awal, kita ada bahan langsung, buruh langsung, overhead kilang. Pun tak ada kos pindah masuk. So bermakna kalau kita tengok macam ni kita tahulah bahawa kos proses 3 ni sebenarnya adalah merupakan proses yang pertama juga. Di mana proses 1 dengan proses 2 ni, proses 1 dan proses 3 ni berlaku secara serentak. Berlaku secara serentak. Okey. Kemudian kalau kita tengok kat sini dipindah ke proses yang keempat. So dia tidak dipindahkan ke proses yang kedua, dia dipindahkan ke proses yang keempat. So dalam proses 4 kita akan buka akaun kerja dalam proses. So kita juga ada baki awal untuk proses kedua itu sendiri, dan kita juga ada KPM. So KPM ni sebenarnya merujuk kepada kos pindah masuk daripada proses yang ketiga. Contohnya kalaulah katakan kita nak buat meja. So kalau kita nak buat meja, mungkin proses yang pertama ni adalah untuk buat tabletop. Manakala proses yang ketiga ni adalah merupakan untuk buat kaki meja. Jadi bila kita nak buat tabletop, kita ada papan, kita potong papan. Proses yang kedua katakan kita licinkan papan, and then untuk nak buat kaki meja, so kita potong besi-besi untuk buat kaki meja. Kemudian kita cantumkan besi-besi tersebut supaya siap rangka kaki. Jadi sekarang ni kita dah ada apa? Kita dah ada meja yang dah siap untuk dipasang, papan meja, tabletop. Okey, papan ke atas tu dah siap untuk dipasang, kemudian rangka kakinya pun dah siap. Jadi bolehlah kita terus cantumkan, kita boleh cantumkan tabletop dengan kakinya. So tabletop dengan kakinya, so kalau kita tengok kat sini 2 pergi ke proses 5, yakni proses pemasangan lah kita andaikan. Proses 4 pun sama juga akan pergi ke proses yang kelima, di mana kita akan cantumkan. Okey. So dalam kerja dalam proses 5, kita ada of course baki awal proses yang kelima, tapi nampak kita ada 2 KPM. So kita ada satu kos pindah masuk yang datangnya daripada proses kedua, dan satu lagi kos pindah masuk yang datangnya daripada proses yang keempat.
Kemudian dalam proses yang kelima ni juga mungkin ada bahan-bahan dia sendiri. Ya, mungkin kita nak laminate ke, ya, mungkin kita nak pasang getah-getah kaki ke whatever lah. So these are all bahan-bahan, dan on top of that kita juga ada ya bahan-bahan tak langsung dan buruh-buruh langsung dan sebagainya. Okay. So kalaulah maknanya proses yang kelima ini adalah merupakan proses yang terakhir, yakni meja yang telah siap dipasang, tabletop dan kaki, maka bolehlah dipindah ke akaun barang siap. Yang kita pindahkan ke akaun barang siap, yang mana yang siap sajalah. Yang mana yang belum siap akan jadi baki akhir akaun kerja dalam proses kelima. So kalau sekarang ni bulan Jun, baki akhir ni maknanya baki akhir bulan Jun akan dibawa sebagai baki awal ke bulan Julai pula nanti untuk disiapkan. Okey. Lepas tu bila dah siap, buka akaun barang siap sajalah, ni tak ada masalah lah. Ya, so maknanya kita akan mengkreditkan akaun kerja dalam proses 5 dan mendebitkan akaun inventory barang siap. Okay. Dalam pengekosan proses, ya, kita akan menyediakan apa yang dinamakan sebagai laporan pengeluaran. So, laporan pengeluaran ini akan mengakaunkan unit-unit input yang diguna, kos-kos input yang diguna, ya, dan juga unit-unit output yang telah dikeluarkan, termasuklah ya kos-kos output tersebut. Okey, terdapat 5 langkah dalam penyediaan laporan pengeluaran ini. So yang pertamanya kita ada analisis unit fizikal. Yang kedua, kita ada pengiraan unit persamaan ataupun unit persamaan siap. Kemudian yang ketiga adalah pengiraan kos seunit persamaan siap. Keempat adalah analisis jumlah kos, yakni kos-kos ya, output ya, yang kita keluarkan. Dan akhir sekali adalah penyesuaian kos. Penyesuaian kos ialah kita nak bandingkan balik kos-kos input dengan kos-kos output tu untuk memastikan bahawa ianya sama. Ya, memastikan bahawa semua kos-kos input telah diperakaunkan dalam bentuk output. Alright. Okay. So yang pertama adalah analisis unit fizikal ya. Kita nak jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan analisis unit fizikal. Analisis unit fizikal ialah memastikan bahawa jumlah-jumlah input yang kita masukkan itu akhirnya akan menjadi output. Okey. Untuk contoh-contoh awal ni bagi kuliah 8 ya, kita akan menggunakan contoh di mana jumlah input adalah bersamaan dengan jumlah output. Okey. So, kalau kita tengok contoh kat sini, kita ada input, kita ada output. So, input akan terdiri daripada satu kerja dalam proses awal. Maknanya kalau adalah, katakan ini adalah kalau operasi pertama, bulan pertama, maka tak adalah kerja dalam proses awal. Tapi kalau kita dah ada baki daripada tahun sebelumnya ataupun baki daripada bulan sebelumnya, so itu adalah kerja dalam proses awal. Ya. Kemudian katakan ini bulan Jun, kerja dalam proses awalnya datang daripada inventory akhir bulan Mei. Okay. So dalam bulan Jun sendiri kita akan masukkanlah input-input baru. Ya, so jadi itu adalah merupakan unit-unit yang baru dimulakan dalam period semasa. Maka kita dapat jumlah input sebanyak 24,000 dalam contoh ni. Okay. Kemudian kita bandingkan pula dengan output. Okay, output. Output kita ada unit-unit siap, yakni akaun barang siap kita. Okey, so dalam kes ni katakan 20,000. So tadi kita kata jumlah input mesti sama dengan output. So maknanya output kita pun akan jadi 24,000 lah. Okey, so dalam kes ni kita ada kerja dalam proses akhir. So 24,000 tolak 20,000, so kita akan dapat kerja dalam proses ya 4,000. Okey. So kat sini saya tuliskan 25% siap. Ya, so maknanya kalau unit siap dia adalah 100% siap. Ya, 100% dari segi bahan langsung, 100% dari segi buruh langsung dan juga 100% daripada overhead perkilangan. So jadi kalau kerja dalam proses maknanya dia belum 100% siap ya. Okey, so kita dapatlah output di situ juga 24,000. Alright. Pengiraan unit persamaan.
Apakah yang dimaksudkan dengan unit persamaan? Okey. Keluaran tiap jabatan dinyatakan dalam unit persamaan. Unit persamaan ialah bilangan unit siap dan separas siap pada akhir sesuatu tempoh. Ya, jadi unit siap ni bermaksud dia dari segi peratusan 100% siap. Tapi yang separas siap ni boleh jadi 25% siap, 50% siap, 80% siap, ya. Tapi akhirnya bila kita nak kira kos seunit, kita tidak boleh mengambil jumlah kos yang telah dilibatkan bahagi dengan unit siap saja. Sebab kos yang dilibatkan itu juga adalah untuk menghasilkan unit-unit yang separas siap. Jadi unit siap campur unit separas siap, maka kita dapatlah unit persamaan dengan siap. Okey. So contoh, kalaulah ianya 100% siap, maka ia bersamaan dengan 1 unit persamaan siap. Dalam lain perkataan, kalau sesuatu produk itu kos yang dilibatkan adalah 100% selesai, maka produk tersebut akan jadi produk siap. Tapi kalaulah jumlah kos yang telah dilibatkan baru 50% ataupun baru 25%, maknanya produk yang dalam proses itu tadi belum lagi boleh dikategorikan sebagai produk siap. Jadi ianya produk kerja dalam proses. Peratusannya bergantung kepada kos-kos ataupun usaha-usaha perkilangan yang telah dilibatkan ke atas unit-unit tersebut. Okey. Contoh unit persamaan siap. 2 produk separuh siap adalah bersamaan dengan 1 unit produk siap. Okey, katakan Ahmad memerah sebiji limau. Bila telah diperah sebiji limau, yang kita perolehi hanyalah separuh jug sahaja. So belum siap. Untuk siap, dia kena bagi penuh. Kemudian kita ada mutu. Mutu pula memerah sebiji limau juga. Okey, so akhirnya kita dapat separuh juga. So dari segi bilangan, okey, separuh siap ada berapa unit? Separuh siap ada 2 unit. Satu yang diperah oleh Ahmad, separuh. Satu lagi yang oleh mutu, separuh. Jadi ini pun belum siap. Yang diperah oleh mutu pun belum siap. So kita ada 2 produk separuh siap. So dalam kes ni kalau ditanya berapakah unit produk yang siap? Tak adalah. Sebab kita yang hanya ada 2 produk yang separuh siap. Tapi jika kalau kita campurkan kedua-duanya, maknanya kita tuang ke dalam beaker ataupun jug yang diperah oleh mutu ni, akhirnya kita dapat 2 lah. Biji limau, so penuh. So bila kita tanya berapakah unit persamaan siap? So bilangan unit persamaan siap adalah 1. Produk siap sebenarnya tak ada. Ini sebenarnya adalah persamaan dengan siap. Bila kita campurkan perahan limau oleh Ahmad dicampur dengan perahan limau oleh mutu, maka kita dapatlah persamaan dengan siap adalah 1. So kalaulah katakan ada beaker yang ketiga, Acong pula, dan Acong berjaya untuk memerah 2 biji limau. Jadi perahan 2 biji limau oleh Acong tu boleh dikategorikan sebagai 1 produk siap. So maknanya dalam contoh yang terakhir tu kita ada 1 produk siap, kita ada 2 produk separas siap. So kalau 2 produk separas siap campur 1 produk siap, kita akan dapat apa? Kita akan dapat 2 produk persamaan siap. Sebab kita kena faham, ukuran unit kerja dalam proses tak sama dengan ukuran unit produk siap. Jadi sebenarnya dua-dua tu tak boleh nak campur. Kalau kita nak campur juga, kita boleh campur, tapi kita kena guna persamaan siap. Jadi dalam kes ni, jug yang pertama persamaan siap dia separuh.
Jak yang kedua persamaan siap dia separuh. Jadi kedua-dua ni kita boleh campur, maka kita dapatlah 1 unit persamaan siap. Kalau kita nak campur pula dengan produk yang ketiga, ya, jak yang ketiga yang diperah oleh Ah Chong tadi, Ah Chong berjaya perah 2 biji. So boleh kita campur. Yang ini kita campur dengan satu lagi contohnya. Maka kita akan dapat, ya, 2, ya, produk persamaan siap. Satu yang hasilnya campuran 2 kerja dalam proses. Ni kerja dalam proses lah, tak siap lagi. Ya, tapi yang jak yang ketiga tadi tu telah siap. Ya, penuh. So kita dapat 2, ya, produk persamaan siap. Tapi dalam kes contoh asal ni, kita ada 1 sajalah. Ya, 1, 2. So campur dua-dua, maka dapat 1, ya, produk persamaan dengan siap. So jadi kalaulah katakan kita mempunyai 10,000 unit dan 10,000 unit ini dikatakan 50% siap, maka ia adalah bersamaan dengan 5,000 unit siap saja. Ya, sebab, ya, setiap unit ni kita baru siap 50% saja. Jadi bila kita campurkan produk yang pertama 50%, campur produk yang kedua 50%, campur produk yang ketiga 50%, sampailah produk yang ke 10,000, akhirnya usaha yang kita telah libatkan itu dapat menghasilkan, ya, unit persamaan siap sebanyak 5,000. Unit siap tak ada. Ya, sebab semua separuh saja siap. Tapi bila dicampurkan kita dapat unit persamaan dengan siap. Okey. So kalaulah kita memproses 10,000 juga, tapi setiap, ya, unit ini peratusan siapnya 70%. Maka unit persamaan siap yang kita dapat, ya, adalah 7,000 sahaja. Walaupun unit-unit yang kita proses adalah 10,000. Ya, jadi bermakna kalau kita tanya ada berapa unit, ya, kerja dalam proses. So unit kerja dalam proses kita ada 10,000 lah. Tapi persamaan dengan siap 7,000 saja. Sebab setiap unit tersebut peratusan siap dia 70%. Okey. Pengiraan unit persamaan dan kos seunit persamaan siap. Jika input pengeluaran yang dimasukkan adalah pada kadar peratus yang berbeza, maka kita perlu mengasingkan pengiraan, ya, terhadap unit-unit yang peratusnya berbeza tersebut. Okey. Terdapat 2 kaedah, ya, untuk pengiraan unit persamaan siap dan juga kos seunit persamaan siap. Yang pertama adalah kaedah purata wajaran dan yang kedua adalah kaedah MDKD, iaitu masuk dahulu, keluar dahulu. Okey. Okey, dalam kaedah pertama, ya, purata wajaran, kita tidak membezakan kerja mengikut tempoh ianya disiapkan. Ya, sama ada produk tersebut disiapkan dalam period semasa ataupun produk tersebut disiapkan dalam period sebelumnya. Ya, yakni katakan sekarang ni kita berada dalam bulan Jun, jadi unit-unit yang siap dalam bulan Jun, ya, kita akan campurkan saja dengan unit-unit yang telah siap, ya, di dalam bulan Mei, ya, untuk mendapatkan jumlah unit yang siap sebelum ianya boleh dijual. Itu dalam kaedah purata wajaran kita akan campurkan saja. Okey. So unit dan kos, ya, period sebelum, ya, dan period semasa tidak diasingkan, ya. So maknanya kita campurkanlah, ya, yang untuk period Mei dan juga untuk period Jun. So kita akan campurkan. Kita campurkan bukan saja kos, tetapi kita juga campurkan unitnya. Okey. Contoh, katakanlah kita nak mengira, ya, kos seunit persamaan siap, ya, untuk bahan langsung. Okey, bahan. So ini adalah data yang kita perolehi. So kita ada kerja dalam proses awal. Ya, so katakanlah sekarang ni adalah bulan Jun. So kerja dalam proses awal 300 unit ni adalah yang dibawa daripada bulan Mei. Maknanya period lalu.
Ya, dan yang dibawa daripada period lalu ni adalah 40% siap. So maknanya 40% siap ni bila 40% siap ni, ya, ialah dalam bulan Mei. Okey, jadi kalau dibawa ke awal bulan Jun, yakni period semasa, ada lagi baki 60%, ya, kos-kos bahan yang perlu dimasukkan untuk menjadikan ianya 100% siap. Okey. Unit yang dimulakan, ya, dalam period semasa dan juga siap. Ya, maknanya dalam period semasa adalah sebanyak 5,100. So dalam period semasa tadi kita kata bulan Jun. So akhirnya kita akan dapat kerja dalam proses akhir. So kerja dalam proses akhir yang kita dapat ni adalah 900. So macam mana kita dapat 900 ni? Sebab data bagi tahu pada kita, ya, kita memulakan dalam bulan Jun sebanyak 6,000 unit. Oleh kerana 5,100 telah siap, maka baki 900 lagi belum siap lah. Jadi kenapa dia belum siap? Sebab baru dilibatkan sebanyak 60%, ya, bahan tersebut. Masih ada lagi 40% bahan yang perlu, ya, dilibatkan terhadap 900 unit ini, tapi bukan pada bulan Jun lah, sebab sekarang ni dah akhir bulan. So maknanya baki 40% lagi ni akan disiapkan dalam bulan Julai pula. Macam tu. Ya. Okey, so sekarang ni kita nak lihat berapa unit siap kita. So unit siap kita adalah 5,400. Macam mana kita dapat 5,400? Ya, 6,300, ya, iaitu unit yang dimulakan dalam period semasa campur dengan 300 yang dibawa daripada bulan Mei. So kita dapat 6,300. Kemudian kita tolak dengan kerja dalam proses akhir. So bila kita tolak dengan kerja dalam proses akhir, baki yang tinggal adalah merupakan baki unit siap. So kita dapatlah 5,400 unit, ya, persamaan dengan siap. Okey, kerja dalam proses akhir. So kerja dalam proses akhir kita, unit persamaan siap dia adalah 540. Kenapa? Unitnya adalah 900, tapi setiap 900 ni baru 60% siap. Jadi bila kita nak samakan kos-kos yang kita libatkan, usaha-usaha yang kita libatkan tu terhadap, ya, 900 unit ni, oleh kerana setiap unit dalam 900 ni kita baru libatkan usaha sebanyak 60%, jadi persamaan siap kita ialah 60%, darab dengan 900, ya, 900 unit, maka kita dapatlah persamaan siap kerja dalam proses akhir untuk bahan, ya, adalah 540. So kita jumlahkan, kita akan dapat unit persamaan siap sebanyak 5,940. So ini adalah merupakan cara kiraan, ya, untuk bahan langsung bagi kaedah purata wajaran. Okey. Okey, kita tengok contoh lain pula, masih purata wajaran tetapi untuk kos penukaran pula. Ya, so dalam kos penukaran ni masih sama, kita mempunyai 300 unit yang dibawa daripada bulan Mei. Ya, jadi ia menjadi kerja dalam proses awal untuk bulan Jun. Tapi dari segi kos penukaran, ya, unit-unit siapnya adalah 20% sahaja. Berbezalah dengan bahan tadi. Okey. So sama juga, unit yang dimulakan adalah 600 unit dimulakan. Ya, dan daripada 600 unit yang kita mulakan dalam bulan Jun ni, 5,100 saja yang siap. So oleh kerana itu 5,100, 300 ni pun akan siap jugalah, ya, dalam bulan Jun ni. Jadi total yang siap adalah 5,100 campur 300. So kita dapatlah 5,004. Okey, so kerja dalam proses akhir, masih juga kita ada 900 unit, tapi persamaan siap dia, kena tengoklah peratusan siap dia berapa.
So, peratusan siap dia 30%. So, darab dengan 900 unit, maka unit persamaan siap untuk kerja dalam proses akhir ialah 270. So, jadi bila kita campur dengan unit persamaan siap, dan kebetulan di sini unit persamaan siap dengan unit siapnya sama, 5,400. Campur dengan unit persamaan siap sebab kita tahu KDP akhir kita sebenarnya 900. Tapi persamaan siap dia 270. Kita boleh campurlah dua-dua persamaan siap, maka kita dapatlah jumlah unit persamaan siap untuk kos penukaran ialah 5670. Okey. So, yang ini adalah kaedah purata wajaran. Ya, jadi kita ambil saja keseluruhan 300 ya, yang kita sebenarnya proses 20% dalam bulan Mei. Tapi kita tak kisah. Janjinya dia siap dalam bulan Jun. Ya, so 300 ni siap dalam bulan Jun. Jadi kita ambil saja 30% ya, yang siap dalam bulan Jun campur dengan 5,100 yang juga siap dalam bulan Jun, tapi ini sebenarnya unit semasa. Unit yang baru dimulakan. Ini bukan unit semasa. Ini unit bila? Ini unit yang datang daripada bulan Mei. But we don't care. We just add them together. So, kita dapatlah 5,004. Itu purata wajaran. Kita tak pisahkan. Ya, kita tak pisahkan unit-unit daripada period lalu dengan unit-unit daripada period semasa. Okey, berbeza dengan MDKD. Masuk dulu, keluar dulu. Okey. Okey, MDKD. Kita guna contoh yang sama. Okey. Tapi dalam MDKD kita akan bezakan, ya, kita akan membezakan ya, kerja ya, ataupun proses mengikut tempoh ianya disiapkan. Maknanya yang period semasa, yang siap dalam period semasa kita akan asingkan daripada yang siap dalam period sebelumnya. Ya, kita akan pisahkan. Okey, unit dan kos period sebelum dan period semasa diasingkan. Ini dalam MDKD. Kiraan unit persamaan dan kos seunit persamaan siap dibuat untuk tempoh semasa sahaja. So, dalam MDKD, kita akan kira kos seunit persamaan siap ya, untuk tempoh semasa saja. Jadi, unitnya pun kita akan ambil unit semasa sajalah nanti. Ya. Kita tengok contoh. Okey, contoh yang sama, bahan, kerja dalam proses awal, 300 unit, dibawa daripada bulan Mei. Dalam bulan Mei telah siap 40%. Okey, dimulakan, jumlah keseluruhan 6,000. Tapi 5,100 saja yang unit semasa dapat disiapkan. Baki 900 lagi. Ya, 5,100 campur 900 dapat 6,000. So, baki 900 lagi ni belum siap. Ya, sebab usaha yang dilibatkan baru 60%. So, sekarang ni kita nak kira unit persamaan siap untuk bahan. Okey. Kerja dalam proses awal. Kalau kita tengok kat sini, ya, kalau dalam purata wajaran, kita ambil keseluruhan 300. Tapi kalau dalam MDKD, kita hanya akan ambil 60% saja. Sebab apa? Sebab 40% telah siap dalam period lalu, yakni bulan Mei. Jadi untuk 300 unit ni, yang disiapkan dalam bulan Jun, yakni period semasa, hanyalah 60%. So 60% darab dengan 300 unit. Jadi unit persamaan siap untuk kerja dalam proses awal ya, yang dilibatkan dalam period semasa, yakni bulan Jun, hanyalah 180. So kita tak boleh ambil lah the whole 300. Ya. Untuk unit yang dimulakan dan siap, untuk unit yang dimulakan dan siap memang dimulakan dalam period semasa dah. Ya, dan siap. Ya. So 5,100 kita boleh ambil 100%. Ya, sebab semua ni adalah period semasa. Jadi yang ini pun period semasa, yang ini pun period semasa. 900 ni pun period semasa juga sebab kita mulakan 6,000 tadi. Ya, tapi dari segi persamaan siap dia,
Tak boleh ambil 100% lah. Sebab dia kerja dalam proses. Baru dilibatkan 60%. So, oleh kerana baru dilibatkan 60%, 60% darab 900 unit, maka dapatlah 540 sahaja unit persamaan siap untuk kerja dalam proses akhir. So, jumlah unit persamaan siap, jumlah unit persamaan siap kita boleh campur ketiga-tiganya. Sebab ukuran unitnya semua sama. Ini pun unit persamaan siap, ini pun unit persamaan siap, ini pun unit persamaan siap. Semua ni dilibatkan dalam period semasa. 40% daripada KDP awal dilibatkan dalam period lalu. 60% saja kita ambil kira ya untuk period semasa. Yang ini 100% dalam period semasa. KDP akhir pula 60% dalam period semasa. So 40% lagi. 40% lagi akan dilibatkan dalam bulan Julai lah. Kalau bulan semasa ni bulan Jun. Gitu. Ya, so selesailah. Kita dapat unit persamaan siap 5820 untuk bahan. Okey, so kita teruskan. Kita lihat untuk kos penukaran pula. Bagi kaedah MDKD juga. Data sama. So kita ada kerja dalam proses awal 300 unit juga. Tapi peratusan siap yang telah siap dalam bulan Mei hanyalah 20%. Okey. So ini adalah merupakan data semasa unit yang dimulakan. Tapi bukan semua yang siap. Yang siap cuma 5,100 saja. So baki ya 6,000 tolak 5,100, 900 adalah kerja dalam proses akhir. Yang disiapkan dalam period semasa ya, sebanyak 30% sahaja. Okey, so now kita nak kira jumlah unit persamaan siap ya untuk bulan Jun lah ya. Katakan ini bulan Jun. So kerja dalam proses awal 20% telah siap dalam bulan Mei. So berapa peratus yang siap dalam bulan Jun? So yang siap dalam bulan Jun adalah 80%. So 80% saja kita akan darab dengan 300 unit ni. Kita tak boleh ambil the whole 300 unit ni. Kenapa tak boleh ambil the whole of it? Sebab kita kena tolak 20% ni. Sebab 20% ni adalah merupakan kos-kos yang telah dilibatkan ya, dalam period lalu. So MDKD tak boleh. Ya, MDKD dia kena pisahkan kos period lalu dengan kos semasa. So kena ambil unit semasa lah dulu. Ya, sebab kita nak ambil kos semasa bahagi dengan unit semasa. Unit persamaan siap semasa. So, selesai untuk kerja dalam proses awal semasa. Kemudian, ya, unit-unit yang dimulakan dalam period semasa dan siap. So, kita terus ambil je lah 5,100 macam tadi sebab ni memang dah 100%. Ada lagi ya yang disiapkan dalam period semasa. Which is this lah. 900. Kita tak boleh ketepikan sebab kita dah masuk. Ya, dah libatkan kos kat sini ni 30%. So, kita kena kira juga. So, 30% darab dengan 900 units, so kita dapatlah 270 unit persamaan siap untuk kerja dalam proses akhir. So bolehlah kita campurkan untuk mendapatkan jumlah unit persamaan siap bagi period semasa. Contoh untuk bulan Jun. So kita dapat 5610. Okey. So selesailah ya penerangan untuk bahagian 1. Kita telah membandingkan cara ya pengiraan unit persamaan siap untuk ya kaedah purata wajaran dan juga MDKD. Okey, sekian, terima kasih.